Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan projek kami yang bertajuk Sistem Gadaian dan Peranannya dalam Meningkatkan Ekonomi Orang Islam. Berikut adalah ahli kumpulan yang terlibat dalam menjayakan projek ini. Apakah itu gadaian? Gadaian dapat didefinisikan sebagai pinjaman wang yang melibatkan penyerahan barang sebagai cagaran. Sekiranya hutang gadaian tidak dapat dilangsaikan, maka barang cagaran tersebut akan dilelong untuk melangsaikan hutang gadaian yang dilakukan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sejarah sistem gadaian di Malaysia. Pada awal abad ke-15, pedagang Hakka dari China telah memperkenalkan sistem gadaian di tanah Melayu dan seterusnya berkembang pada zaman pemerintahan Inggeris. Setelah Malaysia terbentuk, kebanyakan kedai pajak gadai didominasi oleh masyarakat Cina yang bersifat persendirian dan bertujuan untuk mengaut untung. Walau bagaimanapun, sistem yang dikenakan tidak berpatutan dengan syariah. Sistem pajak gadai konvensional dilihat jelas menindas golongan berpendapatan rendah. Oleh sebab itu, masyarakat Islam secara beransur-ansur sedar bahawa sistem pajak gadai konvensional tidak menepati prinsip syariah dalam Islam. Akhirnya pada tahun 1992, Muasasah Gadaian Islam Terengganu telah menubuhkan Pajak Gadai Islam. Sehingga kini, pelaksanaan sistem ini telah memainkan peranan yang penting terhadap penubuhan ekonomi dan sosial negara. Seterusnya, penyataan masalah. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan oleh kami, 18 individu daripada 47 individu masih tidak cakna dan keliru mengenai sistem gadaian. Oleh yang demikian, mereka mungkin lebih cenderung untuk berurusan dengan kedai pajak gadai yang mengamalkan sistem konvensional. Penerimaan masyarakat Malaysia terhadap sistem gadaian Islam adalah tidak memuaskan daripada pemerhatian kami. Setiap Muslim khususnya perlulah menyokong suatu kaedah yang bersandarkan ajaran Islam kerana ia merupakan tuntutan fardu kifayah. Pengenalan sistem pajak gadai Islam. Pajak gadai bermaksud gadaian sebagai jaminan bagi sesuatu hutang atau alkot. Dalam konteks perniagaan, ar-rahnu merujuk kepada aktiviti pembiayaan jangka pendek di mana satu daripada syarat pembiayaan ialah peminjam perlu mencagarkan barang sebagai cagaran pinjaman yang dipohon. Hukum gadaian. Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i telah bersepakat mengharuskan aktiviti gadaian ketika bermusafir ataupun bermukim. Hukum tentang keharusan gadaian atau ar-rahnu merujuk firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 283. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. Dan jika kamu sedang dalam perjalanan, lalu kamu berhutang dan tiada memperoleh penulis, maka boleh diserahkan saja kepada jaminan yang dapat dipegang. Seterusnya, konsep ar-rahnu. Konsep ar-rahnu terdiri daripada 3 kontrak, iaitu qardul hasan, wadiah yad dhamanah dan al-ujrah. Qardul hasan merupakan pinjaman yang tidak dikenakan sebarang faedah terhadap peminjam. Pemberi pinjaman tidak akan mengambil sedikit pun keuntungan kerana ia akan menyebabkan amalan riba. Seterusnya, wadiah yad dhamanah merujuk kepada penerima gadaian bertanggungjawab menjaga emas yang dipajakkan bagi menjamin pemeliharaan dan penjagaan barang gadaian tersebut. Seterusnya, al-ujrah. Ia merujuk kepada upah simpan menjaga emas yang dikenakan terhadap peminjam. Dalam konteks ar-rahnu, upah simpan digunakan untuk pelindungan takaful dan pentadbiran. Seterusnya adalah rukun gadaian. Menurut pandangan golongan ulama', telah terdapat 2 sudut pandangan utama yang membicarakan mengenai rukun gadaian yang terdiri daripada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki serta juga dari sudut pandangan mazhab Hanafi. Golongan ulama' dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali telah mengatakan bahawa secara umumnya terdapat 4 rukun dalam kontrak gadaian. Antara 4 rukun yang ada dalam kontrak gadaian berkenaan ialah 2 orang yang berada dalam kontrak, iaitu penggadai yang berhutang dan penerima yang memberi hutang. Al-akidan, iaitu penggadai atau al-rahin dan penerima gadaian atau al-murtahin. Kedua ialah lafaz kontrak, sirah, iaitu ijab, lafaz memberi gadaian dan kabul, lafaz menerima gadaian. Perkara atau barang yang digadaikan, al-marhun.
Dan tahlil ialah hak yang menjadi sebab sesuatu itu digadai. Al-marhun bihi. Selepas itu ialah perbezaan sistem gadaian Islam berbanding dengan sistem penggadaian konvensional. Yang pertama adalah faedah, iaitu riba tidak dikenakan ke atas penghutang. Faedah ke atas pinjaman tidak dikenakan ke atas pinjaman di dalam perjanjian Ar-Rahnu kerana faedah merupakan riba yang diharamkan oleh Islam. Tidak seperti pajak gadai konvensional yang menjadikan faedah sebagai pendapatan mereka yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua ialah tunai lebihan gadaian akan dipulangkan. Penghutang yang membuat gadaian yang tidak mampu untuk melansaikan balik hutang yang ditanggungnya setelah tamat tempoh perjanjian pegadaian akan diberitahu dan juga dimaklumkan bahawa barang atau hak milik gadaiannya yang terpaksa dijual untuk bayar balik wang yang telah dipinjam. Jikalau harga jualan barangan miliknya telah melebihi baki hutangnya, akan dikembalikan lebihan yang diterima tersebut. Ini disebabkan oleh barang gadaian yang digadaikan adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai pinjaman yang diberikan. Yang ketiga adalah nilai gadaian tidak merosot. Kemerosotan dan tiada perubahan pada nilai gadaian untuk barang yang ingin ditebus semula oleh penghutang juga tidak berlaku penyelewengan. Selain itu, tidak ada perubahan bentuk, keadaan juga rupa ke atas barang yang digadai seperti gelang emas apabila ditebus oleh penghutang di mana tidak akan kurang berat maupun pendek dari sebelumnya. Yang seterusnya adalah tempoh bayaran balik yang rasional. Sifat bertolak ansur dengan pelanggan tentang dengan tempoh bayaran balik wang pinjaman yang diberikan kepada peminjam telah diterapkan dalam Ar-Rahnu sebagai sistem pajak gadai Islam. Semua pihak dapat menerima tempoh bayaran balik pinjaman kerana ia adalah musabah. Akhir sekali ialah lebih telus dalam segala pertimbangan. Segala bentuk penipuan yang selalu berlaku semasa timbangan, terutamanya di dalam pajak gadai konvensional, tidak akan berlaku menyebabkan penghutang tidak perlu berasa risau. Ini disebabkan oleh nilai timbangan akan ditunjukkan dengan jelas kepada penghutang, menyebabkan di dalam Ar-Rahnu tidak akan berlakunya sebarang unsur-unsur penipuan. Teruskan cadangan penambahbaikan dalam gadaian Islam. Yang pertama adalah persaingan. Di mana dalam persaingan pada peringkat penyedia perkhidmatan, industri perlu meletakkan tanggungjawab sosial. Usaha ini dapat dicapai apabila matlamatnya adalah untuk membantu golongan sasaran yang didahulukan berbanding aspek-aspek untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. Pada sisi kerajaan pula, kerajaan memperkenalkan sebuah akta bagi mengelakkan berlakunya monopoli yang tidak sihat, berikan tumpuan yang berbeza pada tahap dan kluster yang berbeza. Pengurusan modal. Dalam pengurusan modal ini akan ada 3 cadangan penambahbaikan, iaitu persekitaran yang terkawal, mengelakkan pengambilan risiko berlebihan dan pendapatan sampingan. Bagi persekitaran yang terkawal adalah dengan melantik satu jawatan kuasa menyelia agar dapat mewujudkan ketelusan dan jaminan kualiti dalam sesebuah pengurusan. Bagi cadangan yang seterusnya adalah mengelakkan pengambilan risiko berlebihan bagi pengurusan modal dengan memastikan rangka kerja penyeliaan terpelihara dan memperkukuhkan R&D, iaitu penyelidikan dan pembangunan bagi meningkatkan produktiviti. Yang terakhir sekali adalah pendapatan sampingan. Ar-Rahnu perlu kreatif dalam menghasilkan produk dan servis. Institusi pembiayaan modal kerja kepada kumpulan peniaga dan mempertimbangkan caj yuran tahunan yang berbeza terhadap penyedia perkhidmatan mengikut saiz khasnya dan kapasiti. Bagi pemalsuan emas, antara cadangannya adalah mengehadkan penerimaan marhun, seperti contoh penyedia perkhidmatan hanya menerima bilion secara berasingan. Selain itu adalah menyediakan kaedah pengujian dan penilaian emas yang terkini seperti X-ray bagi memudahkan pengesanan emas palsu. Cabaran yang dihadapi oleh gadaian Islam. Yang pertama adalah memastikan ketelusan sistem urus tadbir Ar-Rahnu. Pada peringkat nasional, cabaran yang dihadapi dan dibincangkan adalah berkenaan urus tadbir Ar-Rahnu, di mana kesemua pelabur, pengguna dan penyumbang dana bukan sahaja tertumpu pada penumpuan sumbangan mereka. Selain itu, cabaran yang dihadapi adalah ingin memperluaskan lagi institusi pembiayaan modal kerja adalah dengan mengembangkan beberapa bentuk marhun seperti contoh geran tanah, resit deposit inventory, harta intelek, resit pelaburan emas di bank dan invoice jualan kepada badan kerajaan. Untuk implikasi kajian terhadap masyarakat, terdapat 3 perkara utama dan pertama ialah masyarakat tidak mengetahui tentang sistem gadaian. Terdapat 21 responden yang telah menjawab kajian selidik kami dan menyatakan bahawa mereka kurang jelas akan sistem gadaian itu sendiri. Jadi, melalui kajian selidik kami, ia akan dapat menambahkan sedikit ilmu dan rasa ingin tahu kepada masyarakat agar mereka tahu tentang sistem gadaian itu dan mengetahui bahawa sistem gadaian Islami jauh lebih baik berbanding sistem gadaian konvensional. Yang kedua,
masyarakat tidak mengetahui perbezaan sistem gadaian konvensional dan Islamik. Terdapat 23 orang yang telah menjawab kaji sidik kami dan menyatakan bahawa mereka tidak cakna ke perbezaan kedua-dua sistem gadaian tersebut. Agaklah tidak wajar untuk meletakkan beban ini sepenuhnya di bahu mereka kerana pada pendapat saya, pihak yang menawarkan sistem Ar-Rahnu perlu bekerja lebih keras untuk mempromosikan produknya. Selain itu, terlalu banyak prosedur dan dokumentasi yang diperlukan juga menjadi faktor Ar-Rahnu tidak menjadi pilihan berbanding sistem gadaian konvensional. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa sistem gadaian Islamik adalah penting dan jauh lebih baik berbanding sistem gadaian konvensional kerana cansnya rendah dan banyak lagi. Yang paling penting, boleh membuat kita berasa tenang tanpa berasa risau atau syubhah kerana sudah semestinya sistem gadaian Islamik patuh syariah.